berapa bulan ni. Support pada pertengahan Januari, hujung Januari. Kalau kita lihat dekat S&P 500 contohnya, ini belum break. Ini tak break lagi, yang dekat S&P 500 lagi tadi. Jadi kita belum ada confirmation untuk dia ke bawah. US 100, ni cerita dia. Okey, kalau kita lihat kepada struktur semasa, low yang sama tadi dah break out. Faham kan? Jadi kita dah ada 1, 2, ini in progress. Jadi kalau tanya saya, secara besarnya di daily dan weekly chart, kita sedang melengkapkan 3 wave correction. Of course dekat hourly, dekat apa semua, we will see all this movement. But trend korektif masih lagi, kita dah ada benda ni. Faham tak? Kita dah ada benda ni. Kalau definisi trend tu, kita dah ada siri pergerakan ke bawah. High, low, lower high, lower low, dah ada. Faham? Kita dah buka benda ni ke bawah. Jauh mana dia pergi? Kita ambil Fibo extension dan kita jangkakan area ini nanti. Dia tak bergerak satu garis ke bawah. Jadi kita dah ada trend di daily dan weekly yang membawa ke bawah. Kita dah ada siri pergerakan yang tak lengkap ke bawah. Boleh tak short index? Tak. Jangan short index. Tak ada sebab untuk anda nak short index. Tetapi hala tuju dia adalah ke bawah. Nampak? Sebab dekat Nasdaq ni dah break. Kita ada XLK ETF untuk sektor teknologi yang menunjukkan kelemahan. Kita nampak saham-saham syarikat teknologi juga melakukan koreksi. Jadi kita dah establish untuk dekat indeks. Dekat indeks kita dah ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita dah ada pergerakan ini. 1, 2, 3. Yang dekat yang US 100 tadi, Nasdaq tadi dah melakukan pergerakan ini. Wassalam Kimi. Faham? Jadi kalau kita ambil Fibo extension daripada 3 poin ini, okey, dia tak lengkap lagi ke bawah. Faham? Jadi kita considerkan struktur ini sebagai 1. Faham? Okey, dan kita jangkakan akan ada pergerakan berikut. 1, betul lah. 1, 2 dan 3. Sebelum, saya guna color apa lagi ni? Tengah fikir color. Okey. 1, 2 dan 3. Okey. Yang akan break out trend line di sini. Faham? Dan another 3 wave untuk melengkapkan struktur yang the whole thing kat sini. Saya cuba nak buat macam ni lah. Okey. The whole thing macam ni. Dan jumlah dia akan jadi
1, 2 dan 3. 1. Boleh? Ini adalah 2, 1, 2 dan 3. 3. Jumlah lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Faham? Ini yang kita nampak dekat US 100 tadi. Boleh? Kalau dia 7 swing, ini apa dinamik? Kalau kita nampak dekat indeks buat 7 swing. Ataupun W, X, Y. Nampak? Yap, indeks tak akan short. Indeks dia sama macam saham. Saya tak akan short mana-mana counter saham. Kecuali anda hedge fund lah. Anda mempunyai duit yang banyak. Cukup untuk basically corner the market. Anda mempunyai liquidity yang tak habis, then anda boleh buat benda tu. Kalau anda tak short saham, anda tak short index. Simple. Tapi sequence dia dah buka. Ingat, breakout ini yang kita nampak dekat dekat US 100 untuk semasa. Breakout ini adalah dalam 3 wave. Breakout ini adalah dalam 3 wave. Faham? Kalau dia 5 wave, then maybe adalah dalam 3 wave. Kalau dia breakout 5, maksudnya X kepada Y adalah zigzag, then maybe anda boleh adalah set up untuk short. Kalau daripada sudut teknikal, tak kisah instrumen apa. Aku tak tahu, aku nampak dekat chart teknikal sahaja, nama aku tak tahu. Itu short. Jadi kalau itu yang anda buat, kalau dia breakout 1, 2, 3, 4, 5, breakout, then ini maybe ada set up. Faham? Kalau tak kisah pasal correlation, tak pasal, saya cuma kisah pasal technical. Ni dia. Correlation aku tak peduli. Masalahnya macam kalau A ni break, then kita boleh katakan 1, 2, 3, 4 dan 5. Masalahnya dia tak. Dia cuma 1, 2, 3. Sekali lagi tak ada setup. Kita pun nampak struktur serupa, kecuali yang ini lain sikit, dia punya fractal, dekat time frame H4. Okey. Ni lain sikit, kita katakan bahawa kita sedang menghabiskan struktur flat. Kenapa kita kena ambil struktur flat? Supaya jumlah lekuk dia sama. Sini akan extend. Okey? Jumlah lekuk dia akan sama. Kalau anda kira satu-satu jumlah lekuk tu, boleh tak trade untuk DEX? Tak ada. Ini tak ada. Kalau anda nak trade, bagi mereka yang buat position trade, di sini ada setup. Ini ada setup. Tapi ingat, ini hanya untuk mereka yang trade untuk swing dan juga trade untuk position. Sebab itu adalah daily dan weekly punya correction. Bukan untuk mereka yang trade intraday. Stop loss ini adalah dekat nak 3,000 poin. Bukan untuk mereka yang trade intraday. Ini pun, yang ini, W dekat sini, kena ada divergence. Hujung, bukan sini. Hujung ni, W ni kena ada divergence. Itu adalah ini. Ini kena ada divergence. Ini kena berakhir dengan ini. Then, kita katakan bahawa movement ini akan complete 3 wave. Kalau dia tak ada divergence, biarpun dia breakout,
kita mungkin habis A, B dan C dan ke atas. Tengok-tengok benda ni ya. H1, H4 punya divergence dekat sini nanti. Sekarang ni belum. Sekarang ni tengah completekan 3. Belum. Untuk indeks anda tak sentuh apa lagi ya. Kalau nak trade, I would rather wait untuk UK 100 ni. UK 100 ini kena buat low. Kalau dia buat low, anda kena ubah chart ini. Betul. Kalau langgar memang kelang kabut. Kalau ini buat ke bawah, nampak tak gini? Kalau ini buat ke bawah, wave 3 anda akan lagi pendek daripada wave 5. Itu tak boleh berlaku. Jadi macam mana kita nak solvekan problem tu? Kat mana anda nak lukis wave 3? Pertama yang anda cari adalah kat mana ada separation. Ni cara saya akan cari kat mana yang tak ada bertindih. Jadi kalau struktur ini ada bertindih, saya tak dapat. Ni boleh. Kat sini boleh wave 3. Di mana internal dia kita boleh lukis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Itu boleh jadi wave 3. Sini wave 4 dan 1, 2, 3, 4 dan 5 itu 5. Dan hujung yang ini sekali lagi kena ada divergence. Faham? Jadi kalau kita lihat kepada momentum semasa, itu yang sedang berlaku. Di mana kat sini ada wave 3, 4 dan 5. Okey? Belum, anda tak dapat nak trade dia lagi. Belum boleh masuk kat situ. Okey, itu adalah untuk UK 100. Kita akan tunggu this whole structure habis. Kenapa kita katakan dia tak habis kat sini? Sedangkan sini 100%. Ingat tak pasal S&P 500, US 100 tadi? Ingat tak? Kita ambil contoh ini. Kalau anda kira jumlah lekuk dia, daripada high di sini, daripada high ini 1. Tak kisahlah anda ambil 1. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Okey? Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini kita sedang buat 7. Boleh tak dia naik di situ? Boleh? Tetapi kita ada S&P 500, kita ada US 30 yang ada incomplete sequence. Faham tak macam mana kita jangkakan dia punya ni? Yang ini, kalau kita katakan 3 wave dia, ke bawah lagi. 100 kat sini. So, kita tak dapat habiskan 3 wave structure di sini. Jadi, kita kena extendkan dia. Supaya sampai 100%. Faham? Itu guna Fibonacci dalam sistem 3711. Kita tahu kat mana kita akan extendkan dia. Kalau ikut Elliott wave, cuma Elliott wave, anda tak pakai Fibo, anda boleh habiskan Y di sini. Anda boleh habiskan Y di sini kalau dia buat low. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau buat low, ini boleh habis. Yes. Sebab itu anda tarik Fibo dan ini tak, kawasan ni tak cecah 100%. Kalau dia cecah 100%, ini akan bertukar kepada primary. A primary. Itu yang tak diajar dalam Elliott wave biasa. Betul tak kini?
Buta-buta dia letak ABC kan situ kan. Kita pun nyanga. Sebab itu saya masukkan. Jadi kita ada satu yang benda berulang, benda sama je kita buat. Dan penentuan fraktal. Beribu orang bayar benda tu. Tapi tak masuk Fibo. Pening kepala. Jadi kalau kita katakan ini tak komplit, struktur ini tak komplit, masih ke bawah, kita tak dapat habiskan untuk yang ini cuma di sini. Biarpun jumlah dia 7. Faham? Anda kena extendkan dia. Boleh? Ini salah chat buat ramai kolom chat, bukan tanya soalan. Apa tu? Okey? Itu tujuan kita ada menggunakan apa? Menggunakan Fibonacci di situ. Okey, untuk yang ini sebab kita menjangkakan struktur flat 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 dan 5 dalam struktur apa diagonal hujung dia untuk C, ini tak dapat nak trade. Memang lukis cantik. Tapi tak kena. Tu masalahnya kalau buat yang tu. JP225 pun tak dapat. Daripada sudut strukturnya, kalau ikut yang ni, ini kena dilukis sebagai flat. Kalau ikut dia, ini kena dilukis sebagai flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Semua ni ABC dalam ni. Ingat. Yang dekat sini break high. Ini bukan X. Saya cuma letakkan X sebab apa? Sebab chart yang jadi reference saya, iaitu JP225 Index, dia tak break high. Sebab itu saya buat W, X dan Y. Ini sepatutnya 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey? Tapi apa pun anda tak trade di sini. Nothing. Tak ada. Yang apalah kita boleh trade? UK 100. Okey? Kita tak dapat enter. Ingat tak kita tunggu sebelum ni kat sini? Kita tak dapat enter di sini. Kita kena tunggu satu lagi ya. Based on S&P 500, S&P 500, Dow Jones, ada incomplete sequence. Yang ini complete tau. Ingat kita tunggu sini sebelum ni kan? Ini sampai 100%. Kita tak enter dia. Sebab kita masih ada S&P 500. Jadi sini nanti connector kita. Ini nanti jadi connector kita. Faham? Ini nanti. Belum lagi. Anda kena tunggu kepada satu lagi dia punya correction sebelum kita turun ke bawah. Saya tukar daripada semalam. Okey, so kita menunggu kepada UK 100 di sini. Saya tak masukkan lagi. Sekejap UK 100 cash, beli lekuk berapa tadi? Dua. Okey, itu adalah untuk UK 100 Lekuk 2 wassalam Rosti. Lekuk 2 apabila membuat double Okey, ini adalah untuk UK 100.
Not really Ukraine. Saya lebih melihat ini sebenarnya kepada reaksi daripada Federal Reserve. But of course, cerita sentimen, cerita yang keluar dekat anda, kalau dia macam ni Sundi. Kalau anda fikir media, apa yang akan menjadi perhatian market? Sentimen. Kalau anda ambil gambar Fed meeting, muka Fed Powell bercakap press conference berbanding dengan bom meletup dekat Ukraine. Mana satu yang akan menarik perhatian pasaran sekarang? Itu sentimen yang bom meletup tadi. Tetapi basic dia dalam pasaran adalah kepada cerita liquidity. Anda nak beli, ada penjual. Anda nak jual, ada pembeli, ada peminat untuk nak masuk dalam pasaran. Itu kecairan pasaran. Sekiranya Fed mengurangkan dia punya menaikkan kadar faedah, mengurangkan pembelian aset, menamatkan pembelian aset pada Mac, basic dia liquidity pasaran akan menurun. The thing is, adakah liquidity pasaran memang hancur? Tak. Kena faham, kalau anda tengok GDP, kejatuhan semasa COVID-19 dan kenaikan GDP akibat daripada sokongan fiskal dan juga injection daripada bank pusat liquidity, ia melangkaui kehilangan. Anda boleh buat matematik dia, saya pernah tunjukkan dahulu kan. Whatever reaction daripada COVID-19 punya kejatuhan semasa bulan 2, bulan 3 dan kuarter pertama, kuarter kedua untuk 2020 dah cover balik. Lebih lagi. Sebenarnya ekonomi dah lebih lagi. Sebab itu inflasi. Sebab itu bank pusat kena berhenti. Tapi bila dia stop, whatever reaksi selepas bank pusat punya tindakan yang anda nampak di sini, it will do a correction. Tapi anda kena faham, liquidity pasaran yang kejatuhan dekat sini, nilai GDP yang jatuh di sini, whatever injection, capital injection over here, dan sampai sekarang, melangkaui kejatuhan ini. Shouldn't the market go up? Faham tak? Ada yang lukis tak salah. Dia lukis benda ni macam ni. Saya tak katakan itu salah daripada sudut Elliott Wave sahaja. Faham? There will be a correction here. There will be a correction. Kenapa kita katakan ini cuma minor correction? Cuma dalam intermediate. Sedangkan yang lain adalah dalam structure ni. Sebab 3 anda nak lukis kat mana? Kalau saya letak 1, 2, 3 dan 4, 3 dalam ni, anda nak lukis kat mana? Tak dapat. Tempat yang boleh ada 3 cuma sini je. Satu tempat je. Saya boleh lukis dia macam ni. Ini semua dalam primary. Faham tak? 1 primary, 2, 3, 4 primary. Dan ini kesemuanya 5 primary. Boleh? Tapi pergerakan kat sini tak menunjukkan 3 dalam 3. Untuk struktur 3 dalam 3. Nampak tak? Tak ada momentum. Sebab itu kita katakan 3 dalam 3 kat sini nanti. Bila RSI dia tertinggi di sini. Nampak? Rosdi lama tak nampak Rosdi. Faham? Itulah guna benda-benda ni. RSI, stokastik. Boleh? Okey. So, yang kita akan trade nantilah kepada UK 100. Syarat dia, yang ini nanti, yang ini kena ada divergence. Dekat H1, dekat H4. Yang ini berakhir dengan divergence. Dia orang tarik Fibo bila news keluar. Meriah. Okey, Spain 35, kita masih melihat ini wave 3.
Faham tak? Ini wave 3. Saya mungkin ubah semua nanti. Ini yen dynamic tau. Tengok yen pair semua jatuh. UJ. Kita jangkakan masih ke bawah. GJ. Ini sekarang ni, untuk shorter term, sekarang, semua ni, ini masih wave 3. Yang sekarang ni. Ini masih wave 3. Ini masih wave 3. Ini masih wave 3. Ini masih wave 3. Dalam. Maksudnya, di sini, ini 1, 2, 3. Jauh lagi. Masih. Kalau tanya saya malam ni ke mana, indeks ke bawah? Belum. US market tutup semalam. Orang tak trade lagi yang Ukraine tu kat US. Tak trade lagi. Okay. Ada tengok gold, apa semua ke atas. Itu yen dynamic. Ini yen dynamic. Dalam kecil. Dalam yang kecil. Kita ada yen dynamic. Okay. UJ pun ke bawah. Boleh dalam yang kecil sekarang ni. Okay. Span 35 buka terjun. Meriah. UJ dijangka akan lengkapkan ke bawah. EJ akan mula ke bawah. GJ akan mula ke bawah. Saya tak lukis ini semua yang dalam-dalam ni. Saya tak nak orang trade yang tak ada ni. Yang tak ada sequence. Ini adalah 1, 2, 1, 2, 3. Ini tak ada sequence. Kalau satu ni break, saya lukiskan. Ya. EJ ada. EJ break. Cumanya saya tak dapat nak letakkan. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 maybe. Tak ada ni, kita tengok kat time frame kecil. Ataupun 1, 2, 1, 2. Ini mungkin. Ini ada divergence. Ini adalah 3, 4 dan 5. Sekarang ni kita dalam 3 of 3. Busy sikit. Oh, okey. Tahniah. Faham? Jadi untuk sekarang ni kita jangkakan sedang buat 3 of 3. Cumanya dia tak ada sequence yang we were talking about this kan semalam. Kalau dia ada buat benda tu, kita boleh short. Break lagi. Kalau dia ada buat 3 wave, kita boleh short. Itu untuk intraday. Tapi dia tak ada. Satu saya tak lukis detail dia. AJ pun sama. JPY pun sama. So itu bermakna euro US dollar. Oh, okey. Jangan tinggal, Rosie. Jangan tinggal. Sama-sama. Sebabnya saya dah masuk nampak kan? Saya dah masuk detail. Okey. Ini semua ke bawah. AUD US dollar. Hopefully dia buat benda ni. Hopefully. Sebab apa? Sebab kalau dia buat benda tu, NZD US dollar ni kita boleh short. Faham? Kalau dia buat benda ni, NZD US, ini H4, ini bukan H1 punya entry. Ada yang cuma buka H1 sahaja. Ni. Level dia dekat XM. Ni level dia dekat XM. NZD. Okey, kalau anda perasan, kita punya TP ni berada di bawah sasaran untuk entry bagi position trade. Dua akaun berbeza. Okey. Ini adalah daily dan weekly punya structure. Ini adalah H4 punya structure. Okey, maksudnya kita ambil internal dia, yang dalam dia. Yang ini. TP daripada sini. 1, 2 dan 3. Sampai tengah malam. Rugi kan? Dan dah nampak kan, Rosli? Simple sebenarnya.
5, 3 je. 5 dan 3 je. Okey? Jadi kat sini kita ada set up sebab kita ada incomplete. Benda yang sama. Kita ada breakout dalam motif. 5 wave. 1, 2, 3. Kalau dia sampai 100%, kita short. Ini stop loss tak sampai 1618. Cuma atas B sahaja. Faham? So, kalau dia memang atas B, kita salah. Salah lah. Jangan pergi hold. Satu saya letak line merah kat situ. Line merah tu memang invalidation untuk ni. Dia punya stop loss dekat invalidation. Jadi kalau dia break, then yang viewer count 1 tu abang ingatkan Fifi. Viewer 1 je Pian. Tak patut. Okay. So, ini adalah setup untuk New Zealand dollar, US dollar. Kita faham market pergi mana, kan? The most important dalam trade adalah anda faham apa yang dijangka sebelah kanan, anda faham setup yang ditunggu dan anda faham apa yang jangan dibuat. Apa yang jangan dibuat? Anda tak pergi short index. Anda belum lagi short US dollar. Belum. Maksudnya kalau anda tak buy NZD kat sini, anda cari untuk short. Itu dia. Kecuali dia buat benda lain. Then baru kita ni tak ada. AUD US dollar kalau dia break ke atas, kita boleh short. Kalau dia break atas ini, then anda boleh short. Sekarang ni kita short untuk NZD. Okay. US dollar CAD tak ada apa. Anda sepatutnya masih pegang position ini. Dia tak ada benda kita enter kat sini, yang kita enter kat sini kan. Dia tak ada terus pergi macam tu. Kalau ada macam tu kan, simple. Jual rumah, jual tanah, jual apa-apa, masuk satu terus dia kaya, dah habis, tak nak trade dah seumur hidup. Kalau ada lah yang macam tu kan. Simple hidup kita. Kalau ada lah macam tu. Ini adalah kita jangkakan wave 3. Ini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Break. 1, 2, 3. Turun balik. Sebelum dia naik. Ni yang pecut. Kat sini nanti baru pecut. Sini belum apa-apa. Situ tak ada apa-apa. Okay. Mana nak re-enter? Tak ada. Dia masalah biasa kita, Pian. Kita dah memang cerita nak enter sini. Bila price dekat sini kan. Ingat tak? We were talking about entry kat sini kan. Tiap-tiap hari saya terima message. Bang, you nak re-enter kat mana? Saya tak jawab. Malas saya tak jawab. Tak ada. Ni tak ada apa-apa. Tak ada. Dalam distribution system Excel ada tak letak RSI Stoch punya formula? Itu sebahagian daripada programming dia. Tapi saya tak tahu macam mana dia orang buat Kimi. Dia ada tau, tapi saya tak faham macam mana dia orang buat. Saya tak tahu macam dia akan lihat kepada lekuk sebelumnya. Dia ada, tapi saya tak tahu dia orang buat macam mana. Dia akan lihat kepada momentum lekuk sebelumnya. Itu untuk kita kenal pasti snake wave 3. Saya tak tahu dia orang letak macam mana, tapi saya buat manual. Wassalam Nusin. Okay. So, ini tak ada. Break ni boleh re-enter tak? Tak ada. Ni tak ada. Okay. Break high di sini baru ada re-entry. Okay. Itu adalah untuk UCAD. Gold masih ke atas. Kita ada shorter term yen dynamic.
di mana kita jangkakan indeks akan melengkapkan wave 3 ke bawah. So shorter term, gold tak ada. Kalau nak trade gold, ini hampir nak break. Nampak? Kalau ini break, kalau level ini break, anda nampak RSI dari sini. Ni dah buat satu correction, itu 1, 2. Faham? Dalam yang kecil. Ini tengah buat wave 3. Sini akan buat snake. Sini akan naik lagi. Itu wave 3. Ini 4 berakhir dengan divergence. Faham? Berakhir dengan divergence. Itu 5. Sini kita trade nanti. Boleh? Sekarang tak ada. Dekat lower time frame tak ada. Kalau anda lihat level semasa di lower time frame, ni dia. Kita berada dalam blue box. Berada dalam zon rintangan. Hampir nak sampai dekat 100%. Jadi tak ada entry untuk yang ni. Kalau anda entry H1 tak ada entry kat situ. Bawah daripada tu saya tak dapat nak jawab anda. Faham? Tak ada. Gold asalkan anda tak short. Boleh Pian? Asalkan anda tak short. Dia jatuh nanti kita nak long. Bukannya boleh short sekejap. Saya tak ada cerita short sekejap. Saya cerita pasal set up. Ya, ini masih ke atas. Silver kita masih lukis lagi, dia tak break high di sini. Kita masih lukis ke bawah. Ya, bila gold buat wave 2, ini masih boleh berlaku. Nampak saya tak update chart dia. Berkecamuk rupanya. Okey. Mungkin boleh extend. Tapi ingat, ini boleh habis. Tak extend, habis. Kenapa kita katakan benda tu? Sebab ini cuma 3 wave. Saya dah insaf. Tak ada, suka je sebut. Sabar Pian. Zul take Pian, jangan short Zul. Minyak. Ini adalah wave 1. Ini 2. Kita masih lagi dalam wave 3. Ini tak ada divergence. 4 dan 5. Ini masih wave 3. Masih ke atas untuk minyak. So, yang kita tunggu-tunggu untuk tu belum. Exxon apa semua ni belum. Nampak dia tak pergi mana. Semalam pun cuti kan. Jadi malam ni akan buat benda ni sikit. Boleh? Jadi kalau dia break out structure ini, then kita punya Fibo adalah di sini. Dan baru kita dapat entry dia. Itu Exxon. Hopefully dia buat benda ni lah. Jadi kita ada connector yang jelas. Kalau connector dalam-dalam ni tak jelas. Kalau dia break, then kita ada connector. Tempat nak letak Fibo. Okey Roslyn. Tempat nak letak Fibo. Kat mana kita nak tarik Fibo. Kalau dia buat atas ni. Then baru kita ada sasaran yang lebih jelas. 3K loss sebab short goal. Aduh. Tak apa Pian. Okey. Copper ada dua kemungkinan. Satu adalah seperti yang saya lukis. Yang di sini nampak tak price dia tengah buat triangle. Nampak tak? Sini A, ini adalah A, B, C, D, E, ini B. Ini C, ini W. Apa pun copper tengah sideways.
kita jangkakan copper akan lengkapkan movement ke bawah. Pada waktu itu, kita akan cari peluang dekat kawan copper. Mana perginya? Alah, saya tertutup chart dia ke? Saya tak save lagi chart dia. Alamak. Freeport. Kita akan trade yang ini. Okey, 1, 2 dan 3. Boleh? Itu adalah untuk copper. Ini saya tak save chart dia ke? Alamak, dah lukis hari tu kan Fian? Alah, pengsan. Hilang dia. Freeport tak ada dalam ni. Okey, Euro AUD masih ke bawah. Nothing, ini tak ada setup. Ini tak ada. Apa dia? Saya tak gemar kepada structure internal yang ni. Dia berada dalam equilibrium tau. Ni. Euro AUD ni. Hampir equilibrium. Tapi the thing is kenapa saya tak gemar dia? 123.6 dia bawah daripada lower low. Faham? Jadi saya tak berapa gemar untuk nak enter dia. Setup dia tak cantik. Structure dia tak cantik. Euro AUD. Euro GBP nothing, tak ada setup. Ni tak ada apa-apa. Nothing. Ini sideways market, tak ada apa. GBP AUD, kalau anda ada position, anda hold. Tak ada. Kita jangkakan satu lagi. Stop loss anda bawah ini tau. Bukan bawah dekat entry. Anda sepatutnya dah keluar separuh. Biarlah anda kalau kena pun BE balik, anda dah ada some profit. Kalau dia buat double, maksudnya kalau ini buat macam ni, anda re-enter dekat sini nanti. Jadi, kalau dia break bawah ni, kita akan enter sekali lagi. Ingat, kawasan ni kena ada divergence. H1. Ini kena ada divergence. Ini kena ada divergence. Okey? So, ini cukup syarat untuk jadi A. Untuk jadi W. Ataupun A lah, tak kisah. A ke W ke sama. Okay, kalau dia buat ke bawah lagi, kita akan enter. Sekali lagi. Itu adalah GBP AUD. GBP NZD menunjukkan path itu ke bawah. Ini saya dah tukar. Kita habiskan 3. Dan ini adalah wave 3. Boleh tak enter? Tak ada. Okey. Yang kita boleh re-enter adalah GBP AUD. Kalau dia break ke bawah, then kita akan enter dia. So, berpandukan movement semasa, yang saya tengah tunggu sekarang untuk short term swing adalah NZD US dollar dekat H4. Freeport. Saya ada chart dia. Saya ada cat-cat ni semua yang dekat MT5 ni, itu yang last kali saya lukis. Faham Pian? Ni yang last kali. Saya ada program untuk sequence. Itu kat satu PC. Yang itu memang tak sambung dekat yang sini. Itu auto. Semi-auto lah. Saya tengok yang tu baru saya lukis edit wave. Itu auto. Lagi sempoi. Dia kira untuk saya. Saya tengok. Lepas tu saya tengok, saya lukis lah edit wave. But lagi cepat. Baru itu dekat satu platform lain. Barulah saya pindah ke MT5 ni. 3 tempat. Kalau trading view. Itu ujung. Faham? So yang saya tunggu adalah kepada New Zealand dollar, US dollar. So kesimpulan yang kita ada adalah untuk swing NZD US dollar, yang ini nanti tutup separuh position. Tak lama pun.
tutup separuh position, ya, apabila kita ada third leg dia, NZD US dollar nanti, bila ini dah trigger, depending kat mana dia berakhir correction dia. Kalau dia berakhir atas sikit, then anda tarik Fibonacci daripada B kepada akhir C nanti. Kalau C dia lebih, 50% anda keluar separuh. Tak ada kan, bukan XM. Okey? Jadi saya 50% daripada yang ini nanti kita akan keluar separuh. Itu adalah, dan alihkan stop loss kepada last swing dia. Itu adalah untuk New Zealand dollar US dollar. Itu juga, tapi belum sekarang. Ini immediate. Yang kita tunggu sekarang juga adalah satu lagi adalah UK 100, tapi ini mungkin no chat. Ini ke bawah lagi. Anda juga boleh tunggu kepada US 500 di sini. Ni bagi mereka yang long term. Di sini. US 30 pun di sini. Pian, ingat benda ni Pian? Adit? Wassalam. RSI dan stokastik tak? Ni setting saya. $13, apply kat close. Level tak ada. Scale tak ada tukar. 13, kenapa itu cuma nombor Fibo? Stokastik, ini special sikit. 13.33. Nampak, Dad? Okey. Nampak, Pian? Apa yang kita tunggu ni paling jelas antara struktur semua. Antara struktur semua, ni yang paling jelas. Yes. Sama-sama. Ada dalam, saya tak save lagi PDF dia. Sama-sama. Okey? Nampak? Okey, itu adalah untuk apa nama ni? Australia dollar 200. Ada soalan? Saya ada clan game lepas ni. Dia sibuk main game je. Okey, yang kita tunggu tadi untuk indeks cuma UK 100. Ingat seperti saya sebut tadi, yang lain-lain ni contoh US 30, Australia tadi, itu semua daily dengan weekly. Okey, kalau nak trade at least untuk swing ini bukan untuk trader intraday. Tapi dia murah sikit. Belajar untuk tengok lain-lain instrumen. Dekat XM bukan hanya ada forex, ada banyak lain. Ingat yang ni bukannya buka 24 jam. Yen pair, Euro JPY. Euro JPY, kalau anda nampak, tiba-tiba dia buat benda ni. Dan ini adalah wave 2. Kalau 1, 2, dan itu anda boleh trade. Lain daripada tu, tak ada. Kalau dia break trend line ini, dan anda boleh short. Okey, itu Euro JPY. Lain daripada tu tak ada. Yen pair lain tak ada. Yen pair lain tak break bawah. Faham tak? EJ ni dia break bawah. Kita ada trend. Yang lain ni tak ada. GJ tak break, satu ni tak break. AJ tak break, satu tak break.
CAD JPY. Tak break. Nampak? Tak break. Euro US dollar. Tak break. Kalau ini break, anda nampak dia buat lain sikit. Then anda boleh short. Ni tak break. GBP US dollar lagi lah. AUD US dollar. Tak ada. AUD US dollar ini break. Ini breakout. Jadi kalau dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dapat tarik Fibo dia 100%, kita boleh short. Masalahnya tarik Fibo dia 100% atas ni. Yap, Euro nampak lemah. Sebab yang Ukraine tu dekat Eurozone. Yang cerita perang tu dekat Eurozone mostly. Itu sebabnya. Tapi New Zealand dollar, kita boleh tarik Fibo, dia tak lekat 100%, dia dalam area. Jadi, ini kita boleh trade. Ini boleh trade. Okey? Itu adalah untuk apa ni? New Zealand dollar, US dollar. UK tak ada, ini tak break. Gold break out, then 2 kita trade. Silver tak ada apa. Minyak masih ke atas. Ini masih wave 3. Ini masih wave 3. Nampak snake? Minyak masih ke atas. Orang tengah perang kawasan minyak. Cerita Rusia. Rusia tu antara pengeluar minyak. Okey. Copper tak ada. Euro AUD, GBP AUD. Maksudnya kalau kita tengok yang tu, GBP AUD akan menghabiskan pergerakan ini. Okey? Jelas? Yang kita tunggu, ini adalah level untuk New Zealand dollar ni yang terbaru. Yang lain-lain ni adalah position entry. Ya. Ini position entry. Kita ada satu lagi position, tapi saya tak letakkan dalam ni sebab kita mulakan benda ni selepas kita dah entry. Jadi saya tak letakkan. Belakang ni nanti saya akan letakkan satu kat mana kita nak letakkan position sizing. Saya letakkan sekali lah prestasi sistem ni. Boleh. Waktu ni market tengah sideways, hujung trend. Sistem ni kalau market tengah tak trend, hancur dia. Waktu market trend, dia lah yang champion. Waktu market trend. Waktu market tak trend macam sekarang, macam ni. Macam ni lah kita. Okey? InsyaAllah jumpa lagi pada malam nanti, pukul 7 sampai 8. Bagi mereka yang baru ikut sesi yang pukul 7, pukul 8. Bukan nak belajar pasal kat mana wave 1, wave 2. Tak. Anda mulakan dengan pembentukan otak yang betul dahulu. Cara betul untuk anda berfikir pasal trading ni kan. Banyak sangat cerita mengarut macam-macam kat luar. Hari ini saja saya terima mesej dekat nak 10. Tanya pasal skim cepat kaya yang entah apa, entah guna nama saya. Yang entah ramai masih percaya benda pelik-pelik macam tu. Okey? Tak ada. Yang cepat-cepat kaya tu apa mengarut. Okey, jumpa benda macam tu, report dia. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jumpa lagi pada malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Kita jumpa lagi dalam sesi analisa pasaran bersama Azni dan juga Irina selepas ini. Intinya, kenali diri sendiri. Exactly. Jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat kembali ke XM Live di ruang lanjutan Melayu. Sekarang ni saya dah pun jemput Azni dengan Zul untuk sesi duo. Lama dah kita tak ada sesi duo ni. Azni okey ke malam ni? Alhamdulillah, insyaAllah boleh. Doakanlah yang baik-baik. Alright, so saya pun tak nak ambil masa Zul dengan Azni lebih lama lagi. So kalau dah ready, kita boleh teruskanlah dengan sesi duo presentation. Silakan Zul. Okey, saya mula dulu ni. Okey, kita nampak sentimen pelabur lebih positif selepas kita nampak de-escalation
untuk isu Ukraine dengan Rusia tu, di mana tadi kita ada Presiden Ukraine yang menyatakan bahawa nampaknya it won't be an all-out war. Semalam Presiden Vladimir Putin menyatakan bahawa Rusia mengiktiraf kemerdekaan wilayah yang meminta kemerdekaan daripada Ukraine. Jadi itu semalam kita nampak berlaku kejatuhan dalam pasaran. US market pun tutup semalam. Tetapi hari ini kita ada Presiden Ukraine juga pula yang menyatakan bahawa pihaknya tak bertindak kepada tak cuba untuk menyerang dan ambil balik wilayah yang minta merdeka tadi ya. Jadi setakat ini kita nampak kelegaan tabur. Kita ada Wall Street yang buka balik selepas cuti President Day semalam. So malam ni kita akan ada flash manufacturing PMI untuk US, kita ada manufacturing PMI untuk Europe dan juga untuk UK semalam ya. So basically apa yang kita nampak ini adalah untuk S&P 500. Saya masih lagi melihat pergerakan ke bawah daripada puncak di sini, pergerakan puncak di sini, saya masih melihat ini melakukan 1, 2 dan 3. Kita ada low ini Azni ya. Sebabnya saya katakan masih ada, biarpun pergerakan semasa, struktur semasa di sini tak break dan mula melantun ke atas. Ini adalah untuk S&P 500. Ini tak break ya. Tetapi kita ada instrumen. Kita ada seperti dekat Nasdaq yang break out. Struktur yang sama, struktur ini yang sama. Struktur ini dia dah break. Apa maksud dia? Ini dah break ya, apa yang kita nampak di sini. Ini dah break. Jadi maksudnya kita balik kepada chart dekat S&P 500 tadi, dekat US 100 ni. Kalau kita lihat yang besar, maksudnya kita ada struktur yang tak lengkap di sini. Kalau Azni punya sistem A, B dan C itulah. Ya, betul. Jadi kita ini dah buka. Maksudnya kita dah ada trend ke bawah, ini dah buka. Ini dah buka. Jadi saya gunakan Fibonacci extension untuk katakan kat mana dia punya hala tuju tu lah. Kat mana kalau kita ambil Fibo extension 3 wave ni, so kita ada area kawasan ini sebagai kita punya destinasi tu lah. Boleh tak trade dia? Kalau kita kata dia nak ke bawah, boleh tak kita short? Tak kepada saya. Sebab breakout yang ini, saya melihat dia dipengaruhi oleh US dollar. Ingat, kita belum habis lagi cerita FOMC. Bulan depan ni FOMC dijangka menaikkan kadar faedah. Jadi ke arah itu, biarpun kita ada sentimen semasa yang lebih positif, setakat ini kita katakan bahawa 3 wave tu dah ada dengan US 100 ni break. Itu bermaksud indeks-indeks lain dijangka akan melengkapkan pergerakan serupa ke bawah. Okey. Dan kita ada untuk kita ada untuk Dow Jones yang sama, di mana pergerakan serupa ke bawah. Ni saya tak edit lagi sebab ni daily. Besok baru edit dia. So biarpun lain-lain indeks tak break, tetapi kita ada US 100 tadi yang merupakan market cap membentuk terbesar dalam ni dah menunjukkan struktur ini. Dah ada sequence, dah ada siri. High, low, lower high, lower low tu dah ada. Dan dalam sistem saya ini dianggap tak lengkap selagi tak sampai 100%. Interest rate itu yang kita cerita hari tu kan. Sundi, ingat tak yang bahawa apa sebenarnya kepada fundamental pasaran bukan cerita Ukraine. Ingat cerita gold dengan cerita minyak itu kan? Jadi cerita dia adalah kepada lower liquidity disebabkan oleh tindakan daripada Fed.
dijangka pada Mac ini. So kalau Fed nak naikkan kadar faedah, then liquidity will be lower. Adakah US dollar akan kuat nanti? Kalau tanya saya, market dah tengah price in dia. Kalau setakat dia potong 50, mungkin ada pecut sikit, lepas tu dah habis. It's all dah price in. Ada yang jangka 4 kali tahun ini, ada yang jangka 6 kali naik rate, but I would imagine Fed Powell tak nak market jatuh banyak sangat. Kalau perang position dah kena rasanya. Dah kena dah. Saya dah kena pergi. Dah kena rasanya. Tapi lepas ni kita tengok apa yang kita ni. Jadi apa yang saya nampak sekarang ni a bit of bounce, satu lagi bounce sebelum ini terus sebabnya kalau kita lihat kepada US 100 tadi, jumlah dia punya lekuk ni 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak dapat 5. 6, 7. Then baru dia naik. JP Morgan 9 kali, betul. 7 ke 9 kali. Jadi itu yang saya lihatlah. Jadi kalau kita masih melihat indeks ke bawah, saya masih melihat kepada contohnya euro US dollar untuk melengkapkan pergerakan ke bawah. More kepada US dollar move, kita masih ada EJ yang sedang melakukan koreksi. Ini nampak macam wave 2. So sekiranya kita nampak yang kita cerita pada petang tadi, then anda dah ada sekuen dekat sini A, B, C lah. Tapi ini nampak dah lengkap. Nampak seperti dah. Saya tak minat dia, saya tak berapa minat untuk nak trade dia, because kalau kita ambil daripada atas ni, okay, ini tak sampai 100%. Kalau kita nampak 1, 2 dan 3, selagi dia bawah 2 ni, then ini masih boleh trade. Kalau dia ke atas lagi, then itu cerita lain. Kita akan ada structure yang lebih besar di belakang ni. Structure yang lebih besar di belakang. Tu basic dia lah. Okay. JP Morgan memang agak agresif. Takutnya dia saja je. Saya baca tapi saya tak peduli sangat jom. Kalau nampak 3 wave untuk Euro JPY, saya minat untuk short. Okay, so kita masih jangkakan untuk indeks ke bawah, but all this move adalah dalam US dollar punya move, not yen punya move. Kita akan lihat kepada apa peluang dagangan, dan kalau siapa yang ikut kepada GA itu, anda sepatutnya dah keluar separuh itu, separuh dekat sini, dan ini dah kena BE. Seperti yang saya katakan, double correction, kita akan masuk sekali lagi. Lepas ni kita akan tengok kepada saham-saham bank. Exactly. Tapi siapa yang risau pasal syariah compliant, jangan pula tengok Bank of America. Faham Sofian? Saya target Pian je. Orang lain saya tak target. Pian je saya target. Pian je. Orang lain saya tak target. Saya target Pian je. Dia ada buat something yang sepatutnya dia tahu dia tak buat, tapi dia buat. Okey, jadi 2 hari ni kau je Pian. Jadi ini adalah untuk apa yang kita ada untuk GBP AUD. Saya kongsikan level dia lepas ni. UCAP, kalau anda ada position gun astrology. Ya, kalau tengok dia punya report. Okey, ini tak ada apa. Kalau ke bawah lagi, ini cuma wave 2. Ini tak ada apa. Sebab sini kita dah ada 5. Ini adalah 2 position yang kita dah ada. GA dah kena BE. Tapi kita akan re-enter seperti yang kita bagi tahu sebelum ni. Pian kena mark. Pian left group. Lepas tu kita ada untuk satu lagi adalah yang kita minat adalah kepada UK 100. Lepas ni saya kongsikan level-level dia. Okey, balik kepada Azni. Okey, saya share screen bang. Sila.
apa yang kita nak tengok hari ni adalah pergerakan gold yang ramai orang tertanya-tanya. Adakah sebenarnya bang gold dah sampai kepada tempat yang adakah sama ada dia akan break ataupun tidak sebenarnya, yang macam kita bincang minggu lepas. Ada minggu lepas kita bincang, rasanya tak ada sesi kita kan. 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Price dah sampai sebenarnya dekat harga yang macam Abang Zuli kata, kita bukan nak cari harga ni. Kita nak tengok apa reaksi harga bila sampai level ni. Dekat sini. So tak break kan? Rasa tak break. Saya tak sempat tengok. Belum break. Belum break. Kita tengoklah daily hari ni dia close dekat mana sebenarnya. Okay. So ramai orang sebenarnya dah ada potensi untuk break sebenarnya. Ada potensi untuk break, tapi kita tak tahu lagi, tengok reaksi harga macam mana. Adakah dia akan buat penurunan atau confirmation untuk price bertukar arah ke bawah ataupun price masih kuat ke atas. Kalau kita tengok lower time frame, okay, lower time frame tak siap apa-apa lagi pun sebenarnya. Price naik memang tak ada momentum. Kalau kita tengok dekat sini memang akan nampak divergent dekat time frame yang lebih kecil. Okay, kita memang akan nampak divergent. And then kalau kata pun kita nak mengambil peluang sementara, maksudnya short term sell, boleh, tetapi sekarang ni tak ada confirmation untuk kita sell sebenarnya. Okay, kalau kita boleh nampak kat sini tak ada breakout, belum ada apa-apa breakout. Kalau tak ada breakout, memang kita memang akan target price akan naik ke atas and breakout ke atas, itu saja. Kalau tak ada breakout kalau ada breakout pun, okay, kalau ada breakout pun, katakan price buat breakout, price still boleh naik ke atas juga sebenarnya. Kena berhati-hati tak semestinya dia breakout ke bawah dia akan terus ke bawah. Kadang-kadang dia saja test je dulu, plus dia naik atas balik. Tu kena berhati-hati. So kalau tak ada strong confirmation untuk gold ni, kita tak boleh buat apa-apalah untuk cari sell ataupun untuk cari buy. Tapi kalau pattern yang macam ni, biasanya orang scalping memang akan sell buy, sell buy. Itu je lah. Okay, tu untuk scalping lah biasanya. Tapi apa yang kita nampak, memang price dah ada satu satu divergent dekat atas ni. Kita boleh nampak kelemahan momentum gold untuk naik lagi. Adakah price akan terus turun? Kita just tunggu sahaja. Okay, breakout ataupun tidak. Alright, so itu untuk gold. So kita nak tengok pergi ke Euro AUD. Petang tadi kita ada bahas sedikit tentang Euro AUD. Okay, Euro AUD dah sampai kepada level mana adalah trendline kita ni, yang kita tanda dekat daily. Okay, kita dah sampai dekat situ. Dan kalau nampak dekat sini, kita ada nampak satu level low, high, lower low, high high. Boleh katakan HNS ataupun QM level dekat sini. Okay, so apa yang kenapa tak boleh masuk lagi? Biasanya kalau macam orang yang jenis margin dia besar, okay, trade ikut MM, tak ada masalah, boleh entry. Dia saja pretus entry. Stop loss dia agak besar sikit lah, dekat bawah ni lah biasanya. Kalau tak ada confirmation kan. So kalau macam saya, kita memang akan filter ke lower time frame. Katakan price dah masuk, so kita terus pergi M15. Kita tengok ada tak apa-apa breakout ataupun structure yang mengatakan price nak bertukar arah. Okay, first confirmation pun memang tak ada lagi. Okay, trendline belum di break, trendline belum di break, structure belum di break juga. Okay, belum ada satu higher high dekat sini yang mengatakan price tu akan naik terus ke atas. Okay, kalau price naik ke atas, pullback, dekat situ kita akan cari level-level untuk kita entry naik ke atas. Tapi sekarang ni masih di dalam watching zone. Sebab apa? Price boleh je buat satu correction and then drop lagi. Itu possibility untuk Euro AUD lah. So kita tengok sini, ada soalan ke tadi? Tunggu SOW lah, nak sell sangat. Ada base balon. So biasanya memang kebanyakan yang nampak orang memang akan sell. Memang orang akan sell dekat gold tu. Tapi saya nampak belum lagi boleh sell lah sebenarnya. Bahaya sebenarnya untuk kita sell. So kalau orang lain sell, kita buy. InsyaAllah. Okay. So tadi ada orang bertanya tentang USD CAD. USD CAD sebenarnya pandangan saya masih ke atas sebenarnya. Okay, kita boleh nampak dia masih ke atas sebab ni adalah satu pattern correction. Kalau dia ke bawah sekalipun, dia mesti akan naik ke atas juga. Itu untuk USD CAD lah. Untuk short term punya, apa orang kata, short term punya gayanya. Pattern dia. Okay. Macam mana kita nampak kat sini, price breakout dekat sini. Sekejap, mana jadi tadi? Oh, price tak breakout dekat sini.
Tapi kita boleh nampak price memang dah breakout, dah membuat satu higher high yang baru dekat sini. Okay, kita boleh nampak price dah membuat satu breakout. Trendline pun dah breakout, structure pun dah breakout. So kita tahu price boleh naik ke atas. Itu dia. Pasal apa yang saya nampak dekat sini adalah sini price tengah membuat satu correction sebenarnya. Correction B, and price sekarang ni kita nampak price membuat satu lagi pergerakan ke atas dekat lower time frame. Tapi kita tak boleh tengok lah H1 ni. H1 memang nampak serabut dah sikit sebab sideways kat situ. So kita boleh tengok dekat H4 ni, paling kecil kita boleh tengok kat H4 lah untuk arah dia. Kalau kita nak cari buy pun, cari dekat bawah. Sama ada zone ni ataupun zone fresh zone kat sini. Sebab kat sini dah banyak kali touch. Okay, price dah banyak kali touch dekat area-area ni. So possibility untuk price tu pecah tu ada. Okay, so kalau nak nak masuk position untuk buy, pastikan masuk di bawah. Itu lebih selamat dan kita PSL pun tak besar. Alright, itu dia untuk USD CAD. Okay, lepas tu saya nak share juga tentang apa ni tadi, GBP AUD yang macam abang cakap tu. Sebenarnya GBP AUD dah masuk ke dalam zone kita sebenarnya. Zone, kalau orang kata, ramai orang cakap zone engulfing lah. Okay, dekat H4 ni kita boleh nampak zone engulfing. Price dah masuk and kita boleh nampak ada rejection dekat time frame yang lebih rendah. Okay, price reject. Okay, price reject. Adakah price akan break? Kita tak pasti lagi. So kalau katakan kita nak ada confirmation, nak tengok apa, kita boleh buy, kita buka je time frame yang lebih kecil, M5 ataupun M15. Tapi dekat sini kita tak nampak apa-apa. Belum nampak apa-apa breakout. So GBP AUD hanya boleh tengok dahulu. Belum ada confirmation apa-apa untuk kita buy. Contoh kat sini ada satu zone. Sini tak ada confirmation apa-apa. Siapa yang entry masuk dalam zone ni memang habis lah, SL lah terus. Memang SL terus. So berhati-hati. Ada confirmation baru trade. Kalau tak ada confirmation tak payah trade. So sekarang ni dia dah masuk dalam zone ni. Kalau katakan price breakout juga, yes, price akan cari zone ni. Itu dia. Sebab kita nampak ni adalah macam correction main pattern and tinggal price nak naik ke atas saja sebenarnya. Okay, itu untuk GBP AUD. Okay, dan sebelum saya nak serah dekat Abang Zuli, okay, macam Euro JPY pun kita ada bincang petang tadi. Okay, petang tadi kita ada bincang tentang Euro JPY. Euro JPY katanya dia nak break ke atas, tapi belum ada confirmation. Yang saya nampak ni adalah adalah satu correction sebenarnya. Okay, correction. So adakah price akan naik ke atas ataupun tidak, kita tengok apabila price berada dekat sini. Okay, kalau kita zoom sikit, kat sini ada satu engulfing pattern. And bagi saya dia adalah valid engulfing pattern disebabkan price engulfing yang ni, candle engulfing ni, dia memakan diri dia, yang kaum dia yang sama dekat sini sekali. Okay, so dikira valid lah bagi saya mengikut sistem saya kat situ. Dia valid engulfing dekat situ. And then price dah pun masuk untuk first touch lah kiranya. Biasanya first touch saja. Tapi kalau katakan price breakout, okay, kita belum boleh lagi untuk kita short untuk Euro JPY ni. Okay, saya pun tak boleh cakap banyak sangat, gatal juga ni. Saya bagi balik ke Abang Zuli kita. Saya share screen. Okay, so kita balik kepada, so apa yang saya kongsikan tadi awal tadi adalah berkenaan dengan indeks lah. So indeks kita nampak seperti yang ditunjukkan oleh US 100, kita dah buka sequence ataupun siri pergerakan ke bawah sebab ini dah break. So berdasarkan jumlah siri pergerakan dia, kalau kita katakan ini motif, ini obviously adalah satu trend lah 5 dan 3. So yang 3 ni dah buka. Tu maksud dia lah. Jadi dan dia tak lengkap lagi. So macam mana kita tahu tak lengkap lagi? Kita ambil Fibo extension dan ini adalah area dia. Tapi kalau nak trade ini, itu daily dengan weekly terlalu besar. Terlalu besar. SL anda kalau kecuali anda jenis yang betul-betul jagalah paling kecil ada kat MT5 0.1 lot untuk US 100
But apa yang anda boleh lihat adalah kepada pergerakan dekat UK 100. Saya nak structure semasa ni breakout trend line di atas ni. Saya nak tengok benda ni break. Then kita dapat confirmkan dia sebagai satu structure, dua structure dan tiga structure. Ya, maksudnya kalau dia break high 1, 2 dan 3, then kita ada 1, 2, 3 W, X dan Y. Siapa yang ikut sesi saya anda faham pasal double correction. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, saya nak ini break. That will be textbook. Faham Sunbi? Kimi? Kalau ini break, anda nak tengok yang kaki pertama ni pian. Kaki ini tak kisah dia 5 wave atau 3 wave, kena ada divergence, berakhir dengan divergence. Kalau itu berlaku dia naik balik, kita tarik Fibo untuk tunggu dekat situ. Okey, itu adalah untuk UK 100. Jadi sekarang ni saya tak dapat kongsikan level dia lagi sebab dia masih develop. Belum habis pergerakan dia, correction dia tak habis. Faham Sunbi? Okey, itu adalah untuk indeks. Indeks, dengar pian. Untuk yen pair Euro JPY, kalau kita lihat kepada time frame amat-amat kecil, setakat ini, 1, 2, dalam internal ni kita ada yang some sort of wave 3, 4, 5. So, ke atas lagi nampaknya. Itu adalah untuk Euro JPY. Sekiranya ini berlaku, anda nampak 3 wave, kalau anda tarik, kalau dia dah buat break, kalau dia dah correcting, anda nampak dekat sini, simple je anda nak tahu adakah dia dah buat 1, 2 dan 3. Anda tengok dekat RSI ni, dia macam ni sikit. Dia lari sikit. Dia break structure. Dan anda tahu bahawa ini dah correcting. Syarat dia, hujung ni kena berlaku divergence. Jadi ini adalah structure dekat time frame kecil. Maksudnya kat sini nanti M15. Di sini berakhir dengan divergence, sini buat high. Jadi kalau itu berlaku dan turun, anda nampak ini lari, anda tarik trend line, dia break, dia naik ke atas, break ini balik, anda tarik Fibo dan letakkan entry untuk short daripada atas itu. Selagi dia tak break 2 di sini. Okey? Itu adalah untuk, ini bagi mereka yang shorter term. Ini bagi intraday. Ini bagi mereka yang intraday. Euro JPY. Sebab anda ada incomplete sequence, sekurang-kurangnya 100% tak lengkap lagi. Ini adalah wave 2. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Semua react daripada equal leg. Semua react daripada tu. Yen pair semua react daripada semua benda tu. AUD JPY dan lain-lain. Perhatikan AUD JPY. Sebab kalau AUD JPY break 2, then Euro JPY akan break higher. Faham tak? Kalau ini adalah dalam fractal ini, Kimi, then Euro JPY tadi akan dalam fractal yang sama. Gerak serentak. Laju sangat type tu Sunbi. Jadi kita akan extendkan satu kita kat sini. Ini akan jadi macam ni. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia jadi tak cantik lukisan dia. Ini satu ni. Ini 2. Okey. Kalau AUD JPY breakout ke atas. Kalau CAD JPY jauh lah. Tapi kalau yang itu tadi break, dan kita akan tukar ke semua ni, ini tak break atas. Ini adalah wave 3, 4 dan 5. Lukisan dia takkan cantik.
Nak UJ break, itulah. UJ tengah triangle, itu yang tak dapat nak buat apa. Itu yang tak dapat buat apa. Market akan berkecamuk macam ni lah selagi benda ni berlaku. Selagi UJ bergerak dalam benda ni, tak dapat nak buat apa. Itulah untuk UJ. Jadi market akan masih macam tu. Atas bawah, atas bawah. Jadi apa yang kita nak trade? Shorter term Euro JPY hanya jika anda nampak 1, 2 dan 3 jelas. AUD JPY tak boleh break ini. Kalau break, then dua kita, ini adalah wave 2. Tak kisahlah 1, 2, 3 sebab ini dapat dilukis 5 wave. Itu diagonal yang tak cantik. Tapi itu dia punya lukisan lah. Kalau ikut edit wave. Yang saya nak trade NZD US dollar, tapi ini adalah entry H4. Level dia adalah kepada ini. Ini adalah New Zealand dollar, US dollar. Kita masih jangka untuk kekuatan US dollar disebabkan oleh kita ada wave 4 yang tengah develop dekat indeks. Itu sebab dia. Tak habis lagi ke bawah. Dan kalau wave 4, WXY, triple correction, double correction, itu adalah US dollar. Tu dia. Jangan ganti pakai Mona Lisa. Tapi lukisan dia tak cantik lah. Tapi itu lukisan dia. So, New Zealand dollar, GBP AUD kita akan re-enter. Tapi di bawah lagi. Dah sampai ke tak? Saya pun tak tahu. GBP US dollar. GBP US dollar. Ni level dia seperti yang saya kongsikan tadi. Jadi ini yang saya bagi tahu, kalau dia buat double, dan ini adalah dia punya ni. Dekat chart ini saya tak dapat guna magnet. Sebab kalau saya guna magnet, semua lukisan ni lari. B ni masuk kepada C kalau saya guna magnet. Jadi anda kena tarik Fibo tu bagi betul-betul. Saya tak dapat guna magnet. Tu sebab dia. Pergi kat option tu tukar. Kalau tak, B ni pergi kat C, A pergi kepada 5, pengsan aku nak alih satu-satu. Jadi tarik Fibo dia, ni kawasan dia lah, 8633 tak silap saya. Ada dalam ni. 8636, stop loss 8366 dan sasaran 9470. Itu H4, itu bukan intraday, itu H4. New Zealand dollar pun sama. Itu H1, H4. Yang intraday satu je, Euro JPY. Itu adalah masuk hari ni, keluar hari ni. Jangan pergi, bila float, pergi hold 2 minggu. Itu cerita lain. Okey, jadi GBP AUD kita dah hit BE. Kita dah tutup separuh. Masih ada 0.23 dia punya R dia. Masih positif R. UCAT kita masih ada position. Bukan yang ini yang dulu tu saya tak letakkan sebab kita baru start buat sesi analisa pasaran ni. Kita dah masuk sebelum tu, jadi dia tak ada dalam ni lah. Yang lain-lain ni position entry ni jauh lagi, lama lagi. Yang 3 ni minyak dan gold. Minyak masih ke atas. Minyak belum dapat nak masuk lah Pian. Minyak company minyak tu. Ni adalah wave, nampak seperti wave 3. Tengah reset untuk 4. Okey. Tengah reset untuk 4. So one more, ataupun 3 kita dah habis. Ini tak ada divergence. Sekejap kita tengok dekat time frame kecil ada divergence ke tak. Sekejap Yap, kita boleh lukis wave 3 kita kat sini, 4 kita kat sini, dan kita dah memulakan. Apa pun, anda nak tengok bahawa ini dah break tau. Structure ni break. Maksudnya, high chances bahawa ini dah habis. Saya nak tengok ini break Faham tak, Sunbi? Saya nak tengok ini. Saya nak tengok RSI dia break macam ni. Dan kita katakan structure sekarang ni habis.
dan kita memulakan pergerakan tu. Saya nak tengok benda tu lah. Baru kita katakan bahawa struktur ni habis. Kita dah ada divergence dalam time frame besar tau. Jadi ini minyak boleh buat ke bawah. Cerita Rusia tu habis, cerita apa tu habis. Dan kalau ini berlaku, jangan trade minyak. Sebab ini adalah weekly punya trend. Weekly dengan daily punya trend. Primary. So kalau itu, trade company minyak. Sebab minyak ni dia futures. Kan kita pegang-pegang tak sampai lagi, dia dah tutup kan. Trade company dia. Trade Exxon ataupun Chevron. Jadi malam ni buka Wall Street, ini jatuh. Tunggu cerita Iran dah pula. Iran punya rundingan nuklear dengan cerita minyak dia. Jadi kalau ini berlaku, kalau ini berlaku malam ni, cantik betul lah. Saya nak ini break. Saya nak ini break. Ni betul-betul dekat borderline lah. Saya nak ini pun break, ini break. Dan kita ada 1, 2, dan kita boleh tarik Fibo kita. Kalau tak break, jangan. Tak nampak dia punya connector. Sama juga dengan Exxon. Sekarang ni sideway, tak nampak kat mana. Okey, apa pun, kalau minyak jatuh, kita cari untuk company dia. Nunggu lama sampai series All of Us Are Dead pun nak selesai. Betul? Dah tak ada set up. Jangan judi. Okey, itu adalah untuk dia. So, apa yang saya minat adalah kepada GBP AUD re-entry, New Zealand dollar, US dollar, untuk jual balik daripada level ini. Dan lain-lain ni tak ada. Ni dah hit BE, jadi besok saya akan buang daripada sini. Lain daripada tu, UK 100 tadi, bila kita dah cukup tempat untuk kita tarik Fibo. Kurang kos. Tahun lepas lagi duk cerita minyak. Itulah. Dia tak sampai Pian. Dari tahun lepas kita tunggu. Dia kali pergi terus. Tunggu tak habis-habis. Jangan tekan, itu je. Trade benda lain. Kalau anda ada akses kepada lain-lain instrumen berkaitan minyak, banyak yang ada set up. Banyak yang ada set up. Betul tak? Kalau anda ada akses kepada instrumen lain, faham tak? Jangan cuma tengok minyak. Anda tengok company minyak. Anda tengok kepada syarikat-syarikat yang berkaitan dengan minyak. Kalau silver tu, faham? Kita dah bincang banyak kali. Copper sama juga. Benda-benda tu. Kalau nak trade copper mahal. Trade company copper. Okey? Ada soalan. Saya vote komoditi lain. Yap. Palladium. Palladium jatuh sekarang. Palladium should be falling dengan cerita mana palladium kita. Palladium akan jatuh dengan cerita apa? Dengan cerita dekat Rusia tadi. Palladium. Ini kontrak March lagi. Sekejap. Ini kontrak March. Ini kontrak March. Sekejap. Ini kontrak March. Palladium. Tengoklah kalau palladium tu pullback, then boleh cari. Palladium gold lebih kurang. Berik. Sorry? Berik dah naik ke atas. Itu menunjukkan gold ke atas. Tapi berik ni sekarang ni ini wave 3. Ini wave 3. So 4, 5 belum boleh masuk. 1, 2, 3 kalau dia buat yang kecil ni, kalau anda nak agresif 1, 2, 3 anda boleh masuk. Sini yang boleh masuk. Dan anda ada 2 fractal, maksudnya low high, higher low, higher high. Dah confirm trend, pullback baru masuk.
Ataupun kalau dia tak break, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, tak break, seperti gold, next move dia, dan ini dah ada trend, baru ada high. Kalau kita tengok struktur besar, contoh macam gold. Ini adalah gold. Mana gold? Masalah gold, even dengan instrumen dia, kawan dia, tak ada confirmation. Even dengan Barrick, mana gold? Kalau kita nak entry pun belum ada confirmation. belum ada high. Belum Betul. ada break. Dia tak break out. Ini adalah untuk gold. So dia kena break high ini. Ni maksud saya tadi Ini daily. So kalau kita nak tandakan ini bukan low. Ini bukan lower low. Ini low. Ini high. Ini higher low. Ini tak break low. Tak break. Sini tak ada higher high lagi. Jadi kita tak dapat nak buat ini. Kalau dia break, then kita dah ada trend. So pullback ini baru kita trade. Baru kita dapat trade. Sekarang ni tak ada. Ini masih sideways. So selagi dia tak break, tak ada apa yang kita boleh tengok. Kalau dia break, wave 2 ni kita trade. Kalau dia break. So dekat time frame kecil, time frame besar pun tak ada. Setakat ini, kalau tengok dekat time frame kecil, H1, saya masih tandakan ini sebagai satu sebab dia break. 1, 2 flat dan masih ke atas. Untuk short, harap-harap dia buat benda tu. Kalau dia buat benda tu, dan yang besar tadi break. Dan barulah kita dapat trade bila dia pull back. Barulah kita dapat trade bila dia pull back. Maksudnya sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan baru kita dapat trade yang ini. Bila breakout yang ini. Barulah kita dapat trade yang ini. Jangan tekan short. Faham kan? Benda yang dia ngam terus naik. Awak tasbih. Saya memang macam nak naik lagi bang. Itulah. Nampak macam naik lagi. Kalau kita tengok dia punya RSI pun, RSI dia dah ada ni tau. Dah ada divergence. Saya boleh lukis ini macam ni je. Kalau setakat nak tukar dia jadi 5, macam ni. Ini 3, ni 4, tukar color. Tukar color dah, dia jadi 5. Habis. Tak langgar hukum, tak langgar apa. Dan dia ke bawah. Kita dah ke bawah. Kalau saya nak lukis ke bawah. Tak simple, tak sampai 10 saat je. Apa pun anda tak pergi buy kat atas pucuk. Oh, jangan. Itu price mahal, simple je. Hala tuju dia adalah gold nak buy, tak jumpa connector. Tak dapat jo. Memang tak dapat. Kalau dekat M1 ada connector. M1 kecil sangat bang, gold. M5 lah. M5. Ini flat jo. Nampak tak? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Kalau ini ke bawah, habis. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita ada ke bawah. Faham? Okay. Kalau dia bawah lagi satu, dan ini adalah A, B dan C. Itu dah jadi dia ke bawah. Sekarang ni, ini 3. 1, 2, 3. Jadi A, B ataupun W, X, Y. Itu B. 1, 2, 3, 4 dan 5. Berakhir dengan divergence. Itu C. Itu flat. Angus. Habis. So, pada waktu ini, gold belum ada confirmation untuk dia jatuh selagi dia tak break ini. Dan struktur penurunan dia masih lagi korektif dalam flat. Ini dipanggil sebagai regular flat. Kalau kira dia akan sendiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
2. 1, 2, 3, 4, 5. Ni flat. Ini 3. Ini flat. Dan kalau kita ambil, semua cukup syarat untuk jadi flat. Kalau kita ambil dia punya Fibonacci retracement, lebih daripada 85.4. Semua cukup syarat dia untuk jadi flat. Kalau tengok time frame kecil. So kalau dia turun satu lagi, then gold akan ke bawah. Dan ini akan jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Dan ini ke bawah macam tu. Ini akan extend. Belum mangus kalau pakai indices. Belum. Gold belum. Gold masih ada. Kalau tengok, dia tak break out atas. Kalau boleh kita nak dia break out atas, baru kita dapat trade. Faham tak? Kalau tak, kita nak trade. Apa kita tengok je, berapa lama dah tengok gold ni. Kita tahu dia nak ke atas. Nak masuk, dia tak masuk. Dia tak bagi tempat nak masuk. Dia tak bagi confirmation. Bahaya juga tu. Dia tengah-tengah ni. Ini adalah. Jadi dia tak ada confirmation lagi. Kalau dia break out ke atas, then baguslah. Dan baru kita ada tempat entry. Jelas? So secara besarnya, saya masih melihat kepada kekuatan US dollar lah. Jadi ingat, untuk US dollar kuat, ingat map kita adalah kepada indeks 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dekat 2 ataupun 4, buat W, X dan Y, dan bukan zigzag ataupun flat, ini adalah USD. Ini US dollar. Ini adalah yen. Maksud saya, yang ini dan yang ini berlaku di sini dalam indeks. Jadi dalam chart yang kita tengah tengok sekarang ni, dekat kita ambil lah S&P 500. Apa-apalah. S&P 500 ataupun US 100 tadi yang dah break ya. Jadi kita kena tandakan ini sebagai 1, 2, 3 W, X, 1, 2, 3 Y. Kalau tiba-tiba di sini dia buat macam ni dan berakhir dengan divergence dan semuanya menunjukkan bahawa ini adalah struktur 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yen dynamic. US dollar tak ada kuat dah. Apply teknik sendiri, betul. Apply teknik sendiri. Nak entry tu guna teknik sendiri. Tapi struktur anda faham apa yang anda nampak dekat chart. Tu dia. Saya nak yang ini pun sama. X ni tak cantik. Faham je? Sebab itu saya tak ada cerita untuk nak entry untuk US 100, untuk Nasdaq. Sebaliknya, kalau kita tengok yang lain-lain, US indices lain, semua tak cantik. Kalau nak entry, ini yang cantik. Syarat dia, saya nak ini break trend line. Dan kita ada textbook untuk WXY. Itu buku teks pun. Jarang nampak buku teks dalam dekat chart. Ni buku teks lah. Anda ambil WXY, letak dia kat situ, print out, letak, sama rupa dia. Jadi kita nak dia break lah. Jarang nak dapat bentuk yang ikut buku teks. Kan? Dalam buku cantik rupa 1, 2, 3, 4, 5. Dalam chart ini rupa dia 1, 2, 3, 4, 5. Kecamuk rupa dia. Itu pasal ramai orang fellow. Dia tak adalah ikut buku kan. Mana dapat buku, dalam buku tulis 1, 2 macam ni. Dalam chart sebenarnya kita tengok macam ni. Sebab kita kena fitting kan. Betul.
Pian tak habis lagi cerita tu ya, Pian. Australia dollar punya ni. Jadi itu pun sama, buku teks, Pian. Aussie 200. Ada Australia. Itu pun sama. US 100. Jadi ini pun sama. Hopefully ini buat ke atas. Hopefully. Then baru kita ada. Dan ini adalah zigzag. Boleh? Hopefully. Saya tak tengok dia sebagai zigzag tau. Saya akan lukis dia. Kalau saya lukis yang ni, saya akan cuba jadikan dia sebagai W, X dan Y. Supaya sama dengan yang lain. Tapi kalau tak dapat, memang tak dapat lah. Faham tak, Pian? Kalau ikut dia, kalau ikut nak melukis, ikut market dynamic ke, kalau anda buat ikut elliott wave, ini elliott wave. Ini A. Ini tengah buat B ke atas lagi. A, B, C dan C. B. Lepas tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Itu lukisan elliott wave. Lukisan sequence adalah macam ni. A, B, C, W, X, A, B, C. Pening tak? Kira ini double correction apa? Kenapa tau? Sebab kita akan samakan dengan chart lain. So ini kita katakan pergerakan ini disebabkan oleh US dollar. Kita tak nak pergerakan ini disebabkan oleh yen. Jadi kalau dia adalah yen, kalau A, B, C itu yen. Ingat tak yang saya cerita awal tadi? Yang tadi tu. Yang dekat word tadi. Yang dekat pin tadi. Pin. Dekat pin tadi kan. Mana dia pergi? Dekat pin ni tadi kan. Jadi ini adalah yen. Jadi kalau kita lukis sebagai A, B dan C, itu yen. Faham Sumbi? Hukum-hukum dia, whether dia A, B, C ataupun W, X, Y, tak kisah. Cumanya kalau anda kena faham, kalau kita katakan bahawa itu adalah yen, then anda akan nampak daripada correction sekarang, daripada sini, ini bulan 1, 4 bulan. UJ dekat sini, kalau yen dynamic, maksudnya yen lebih kuat daripada US dollar. 1 bulan 4, 4 daripada sini, yang ini. Kalau kita tengok yang ini adalah pergerakan, kita tak dapat katakan yen kuat. Kalau yen kuat, dia jatuh ke sini. Laju 6. Jadi bukan yen. Dia masih bukan yen. Sebab kita masih ada structure US dollar yang tak lengkap ke atas. Sebab itu kita tak dapat katakan itu yen. Tepuk kening. Ini masih lagi adalah US dollar. Kalau dia adalah yen, then ini jatuh. Kalau ini jatuh, then indeks itu yen dynamic, indeks akan lebih trending. Yen trend, US dollar market berkecamuk, simple. Dia masih dalam zone tu yang market tak menentu. Selagi US dollar JPY dalam zone ni, selagi itulah kita macam ni. Lagi itulah mabuk. Asal dia masuk dalam tu je, dalih dulu. Asal masuk je, time frame besar masuk je pening. Asal dia masuk je, kita dah market start pening. Tiap-tiap kali. Pening. Yes. Itu yang kita tengok sekarang lah. Okay, so sekali lagi saya ulang, untuk apa yang saya tunggu adalah kepada New Zealand dollar, level dia, dan GBP AUD, instead of 3 swing, dan kita melihat kepada 7 swing. Itu adalah untuk GBP AUD. Lain-lain ni, ini belum lagi, ini lama lagi.
Sebab itu kita masih katakan kita menunggu kekuatan US dollar. US dollar cat, kita tunggu sell kat atas lagi. AUD US dollar, kita nak buy kat bawah lagi. New Zealand dollar, kita pun nak buy bawah lagi. Meaning, sementara dia nak sampai 3 ni, dalam position entry, masih ada kekuatan US dollar. Banyaknya nama equilic ni. Sudah 5 minit. Okey. Okey, ada sebarang soalan? Yes. Ada sebarang soalan? Zul, Bill nak share. Bila nak share? Lajunya type. Pian tadi tulis nama sendiri dia punya laju. Chat pula. Chat kripto saya akan kongsikan mulai bulan 3. Saya ada chat dia. So kiranya bang, apa je akan ada dekat kripto? Kripto kita ada 5. BTC? Ni kripto. Dia tak masuk lagi. Saya tak lukis kat sini lagi, tapi saya dah bagi Saya dah bagi general punya ni. General punya direction lah. Kripto masih lagi correction. So sawan, ini adalah 5 wave. Ada cerita macam mana pun, ini adalah 5 wave. Kenapa? Sangat. Kalau tarik Fibo dia, kita ambil daripada kosong, 1, dah ada situ. Anda ambil daripada kosong, ini lepas daripada 1618. Itu tak dapat nak kata apalah. Ini dah lebih daripada 1618. Maksudnya ini wave 3. Dan berakhir dengan divergence. Ini wave 5. Sama ada sini 1 ataupun A. Dan kita ada correction. So kalau nak buy, sini. Yes, kat bawah. So kiranya ada, apa tadi abang kata ada 6 6 ke 5? Kita ada 1, 2, dekat sini ada. BTC, ETH. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oh, ada SRP pun ada. ETH kita tarik kat mana? Kejap. Tengok dia punya ni je, Fian. Time frame berapa? Ini chart ini, kalau nak lukis, ini kita akan lukis sebagai W, X dan Y. Sebagai W, sini A, sini B, sini C, ini X. Faham tak? Kalau ini tak break, kita katakan 1 lagi. Dan 1, 2, 3, 4 dan 5. Ataupun ini adalah flat. Antara 2 lah, tak kisah. Tempat dia sama. Tempat dia akan sama. Tak kisah dia A ke B ke C ke W ke X ke. Tempat dia sama. Tunggu host baru lama sangat. Sabar. Sabar. Tak sabar-sabar dia ni. Sabar. So sekarang ni kalau nak tanya kat mana konektor dia, kita dah ada structure ini break. Kita sedang buat konektor sekarang ni, Pian. Konektor dia tak habis lagi, betul. Konektor dia tak habis lagi. Hopefully dia naik lah. Kalau dia naik dan anda ada tempat untuk anda, jangan short. Ini macam komoditi. Jangan short. Cari dia akan jatuh. Saya masih lihat dia jatuh. Bitcoin masih ada correction, structure correction dia terlalu jelas. Jarang nak sebut terlalu jelas, tapi memang terlalu jelas. Terlalu jelas. Bitcoin, ni nampak sangat. Ini adalah Bitcoin. Ini nampak sangat. Structure dia, everything. Berakhir dengan divergence dan start untuk break. Semua. So hopefully dia naik satu lagi supaya konektor jelas dan turun. Then baru kita cari long. Saya pun nampak dia naik satu lagi. Yep. Tapi dia bukannya
dia ada sifat safe haven seperti gold. Dia ada sifat sebagai komoditi seperti copper. Tu yang masalahnya. Ada kaitan dengan US dollar lah, in other words. Okey. Okey, kita dah habis masa juga. Kita kembali kepada Irina. Bulan depan baru kita ada chat untuk kripto semua. Untuk kripto semua, insya-Allah. Okey, Irina. Okay, thank you Azni, thank you Zul dan thank you anda semua. Esok kami akan bersiaran macam biasa jam 1 sampai jam 9 dan esok malam kita ada